Assalamualaikum dan selamat kembali kita ke rancangan Pandangan J. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan bersama dengan saya tak lain tak bukan pengasas pergerakan Rapera. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan saya hari ini dalam program Pandangan J. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Datuk Seri, seperti mana yang Datuk Seri sedia maklum, pergerakan Rapera ni terdiri daripada pelbagai individu yang mempunyai latar belakang sama ada daripada profesional dan juga area-area ataupun bidang-bidang yang lain. Yang mana kebanyakan members ataupun ahli-ahli pergerakan Rapera ni, mereka mempunyai tujuan yang sama, iaitu untuk membawa perubahan ataupun reformasi bagi kerajaan ataupun negara kita sendiri. Dan pergerakan kefahaman ini telah pun diasah, telah pun diinstil ataupun disemai oleh Datuk Seri sendiri bersama kawan-kawan yang minat. Benar. Lebih kurang 14 ke 15 tahun yang dahulu. 18 tahun. 18 tahun Datuk Seri. It's a very long time. Dan pergerakan ini, sefaham saya Datuk Seri, antara two core values ataupun nilai yang penting yang hendak dibawa oleh pergerakan Rapera adalah sifat berfikir dan berihsan. Dan agak interesting ataupun agak menarik apabila kita menerima pelantikan Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga membawa satu konsep, iaitu konsep madani. Dan di dalam konsep tersebut juga ada berbincang mengenai sifat-sifat berfikir dan juga berihsan. Saya percaya juga baru-baru ini Datuk Seri ada menulis satu artikel yang telah dipublish ataupun dicetak di dalam surat khabar The Star baru-baru ini, yang mana Datuk Seri membincangkan, ada tajuk dia adalah Anwar Ibrahim Reforms Navigating Real Politics. Antara kenyataan Datuk Seri yang menarik perhatian saya, jika boleh saya petik, as a Prime Minister now, Anwar's vision for a better Malaysia has captured many hearts. But the path to achieving these reforms is full of challenges. Boleh Datuk Seri terangkan apakah cabaran yang dimaksudkan oleh Datuk Seri? Okay. Assalamualaikum Saudara Fudil. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Fudil. Saudara Fudil rujuk kepada pergerakan Rapera. Benar. Saya nak sentuh perkara dulu. Pergerakan Rapera ini, ya betul, dan dia lebih kurang 15 dengan 18 tahun, dan dia terdiri daripada sokongan ramai kawan-kawan yang berpegang kepada dua nilai utama, iaitu nilai berfikir dan yang keduanya adalah nilai keihsanan. Sebab kami merupakan percaya kepada dua nilai ini penting untuk membangun negara dan juga untuk membangun kesejahteraan manusia. Dan dalam pergerakan Rapera ini, ia terdiri daripada banyak individu-individu, daripada student sampai ke profesional, peniaga, jurnalis, lawyers dan pelbagai bidang profession, dan juga pelbagai kaum dan juga pelbagai agama. Tujuannya ialah masing-masing dalam bidang masing-masing dapat menggerakkan reform-reform, perubahan-perubahan yang positif untuk membangunkan negara dan masyarakat dan juga diri sendiri. Jadi dalam konteks ini yang Saudara Fudil rujuk kepada artikel yang saya baru tulis, ialah saya cuba analisa apakah cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ke-10 dalam menjalankan reform beliau. Kalau terlihat di negara ini, sekian 22 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menengahkan dirinya sebagai seorang pereformis. Maknanya beliau akan membawa perubahan-perubahan tertentu. Dan suatu tentu di pergerakan Rapera ada juga ramai di pergerakan Rapera yang tertarik dengan the core values ataupun nilai-nilai keenam komponen yang terkandung dalam konsep madani beliau. Dan di antara konsep tersebut ialah banyak yang berkaitan dengan berfikir, dan berfikir itu satu teras utama untuk masyarakat. Sebab masyarakat yang tidak dapat berfikir, tidak ada critical thinking, tidak ada cognitive thinking dan sebagainya, tidak dapat maju ke hadapan. Dan yang keduanya yang menarik juga ialah di dalam konteks tersebut beliau juga ada berkaitan dengan keihsanan. Itu penting. Dan kedua-dua berfikir dan keihsanan dalam konsep madani cuba ditanam dalam membangunkan negara. Dan Saudara Fudil khusus kepada apakah cabaran yang beliau akan hadapi.
Dan kita lihat Saifuddin lah, kalau kita lihat macam inilah, saya selalu mengatakan dalam Rapera, kalau kita ingin mengubah masyarakat, terutama dulu kita kena ubah siapa dulu? Kita kena ubah diri kita. Sebab kita adalah sebahagian masyarakat. Jadi kalau kita ingin perubahan lihat di masyarakat, kita ubah diri kita dengan menanam atau menonjolkan ataupun melahirkan sikap-sikap positif yang kita kehendaki. Jadi pada asasnya, saya lihat reform Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai contoh, beliau ingin untuk membasmi ataupun membuang ataupun melenyapkan rasuah. Dan kita tahu, dan ramai sudah pun mengaku bahawa rasuah telah menjadi satu masalah yang besar di negara kita ini. Dia sudah menjadi satu structural problem. Jadi untuk mengubah, bila kita structural problem, bermakna dia sudah menjadi seolah satu budaya rasuah ini dalam negara kita. Jadi kalau kita nak ubah rasuah sebagai contoh, kalau kita nak menangani, mengatasi rasuah, ia akan pergi kepada perubahan fundamental, asas. Dan saya seorang yang suka pada perubahan-perubahan asas dilakukan oleh masyarakat. Sebab kalau kita tidak tarik daripada akar umbinya, kalau pokoknya masih pokok yang rosak, kalau kita potong ranting-ranting tak guna juga. Jadi dari aspek tu saya lihat cabaran pertama yang akan dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah bangkangan-bangkangan daripada mereka yang sudah sebati dengan sikap-sikap sedemikian. Because fundamental changes ini selalu akan berlaku begini. Jadi itu yang pertama sekali saya lihat. Jadi sebagai permulaan saya mengatakan bahawa perubahan atau reform yang diutarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat perubahan atau reform dalam masyarakat, beliaunya adalah menuju kepada perubahan-perubahan fundamental pada asas, pada akar, dan itu akan menimbulkan banyak tentangan dan masalah. Berkaitan dengan masalah Datuk Seri, saya juga ingin memetik daripada petikan ataupun artikel yang sama Datuk Seri. Datuk Seri menyatakan, secondly, reforming Malaysia's bureaucracy is another high hurdle PMX must overcome. Government institutions, particularly those that have been under the influence of previous governments for extended periods, may be resistant to change. Perkara yang sama juga Datuk Seri ada utarakan ataupun Datuk Seri telah tulis di dalam buku Rapera sekitar 14 tahun yang lepas, iaitu Datuk Seri memetik kata-kata orang ramai yang mana mereka mengatakan, stop wasting time, we cannot change the system. Jadi apabila perubahan ataupun idea reformasi untuk mengubah, dan Datuk Seri sendiri juga mengatakan maybe resistant to change, public official yang telah lama berada dalam keadaan tersebut mungkin akan sukar bagi mereka untuk menerima perubahan ini. Apakah penyelesaian bagi pemikiran sebegini apabila society as a whole ataupun masyarakat berfikir kita tak boleh lagi ubah sistem ini? Okay. Kita boleh hadapi isu itu dengan satu perspektif. Perspektifnya ialah kalau kita lihat kepada masyarakat dari dua aspek. Aspek yang pertama ialah satu layer itu pemimpin, yang keduanya rakyat atau pengikut. Jadi dia ada pemimpin dan rakyat. Dan kita lihat rakyat tu of course berharap kepada pemimpin untuk memimpin, dan mereka berharap bahawa pemimpin itu akan memimpin negara ke satu keadaan atau satu tahap yang lebih baik dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial, dari segi pendidikan dan sebagainya. Jadi itu harapan rakyat. Tetapi bila rakyat melihat banyak perkara-perkara yang negatif berlaku, sebagai contoh mungkin rakyat melihat bahawa terdapatnya kemerosotan dalam pemikiran, tahap pemikiran masyarakat. Maknanya ia beralih kembali kepada sistem pendidikan yang ada. Dan juga yang keduanya mungkin rakyat lihat bahawa mereka dapati kos hidup meningkat, peluang-peluang pekerjaan menurun dan sebagainya. Jadi bila rakyat melihat kesemua perkara-perkara sedemikian, termasuk gejala rasuah, termasuk di mana mereka lihat bahawa rakyat marahan atau rakyat kebanyakan tidak mendapati pekerjaan yang baik, ataupun anak-anak mereka yang pergi sama universiti dengan pemimpin-pemimpin, sama universiti dengan anak-anak korporat, anak korporat keluar terus jadi pengarah berpuluh-puluh syarikat. Tetapi anak mereka yang sama universiti, sama pengajian, sama kelulusan dengan anak-anak pemimpin politik dan anak-anak pemimpin peniaga ini, mereka terpaksa bergelut 20 tahun, 25 tahun dan tidak ke mana juga. Jadi bila rakyat melihat semua ini, dua perkara berlaku. Yang pertamanya mereka merasakan,
tak payah buang masa lah. Kita dah memang tak boleh ubah sistem ini. Sistem ini memanglah kepunyaan mereka yang berkuasa dan mereka yang berharta. Itu satu frustrasi, satu kekecewaan yang akan berlaku pada rakyat. Pada saya, Saudara Fudil, bila rakyat sampai pada tahap sedemikian, itu merupakan satu tahap yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya kerana bila rakyat merasakan kecewa, bila mereka merasakan bahawa mereka tidak dapat membawa sebarang perubahan, maknanya demokrasi akan mati. Ia akan diganti oleh pemerintahan oleh golongan-golongan elit, golongan-golongan yang berharta, berkuasa dan mempunyai pengaruh. Itu satu perkara yang kita kena awasi. Jadi itu yang saya maksudkan dalam buku saya dulu yang mengatakan kita cannot change system. Dan yang keduanya ialah kita lihat secara objektif, rakyat ni ialah kebanyakan dalam negara. Kalau kita kata negara kita hampir 30 juta atau 31 juta penduduk, pemimpin mungkin 40 orang, 50 orang. Kalau termasuk orang corporate mungkin kesemua 50 orang saja. Jadi takkan 50 orang punya kehidupan itu lebih baik daripada yang berjuta-juta ini. Jadi akhirnya kalau kita nak buat satu perubahan atau reform dalam masyarakat, yang paling penting sekali ialah nawaitu, niat, kehendak atau keinginan, atau kata orang putih the will to change mesti ada. Jadi kalau terlihat ke belakang ini, dan saya bukanlah nak menghukum kerajaan-kerajaan sebelum ini, kita tidak nampak atau merasai nawaitu yang jujur, yang ikhlas, yang steam lah, yang rasa betul-betul memang nak tukar. Kita lihat retorik, saya panggil retorik pada masa inilah, naratif yang dibawa oleh Anwar Ibrahim seolah-olah beliau ingin membawa kepada perubahan. Jadi saya mengatakan di sini bahawa kita perlu ada satu will to change, kehendak untuk menukar, barulah perubahan boleh berlaku. Kalau tidak, ia akan membawa kepada satu keadaan di mana negara akan, bukan negara akan merosot, tetapi rakyat dan sebagainya akan jadi kecewa. Dan ini akan merugikan semua orang. Satu lagi cabaran yang Datuk Seri tulis di dalam artikel yang sama, dan saya petik, thirdly, economic reforms such as addressing income inequality and promoting fair competition will be met with resistance from powerful business interests. Datuk Seri juga menulis perkara yang sama lebih kurang 14 tahun yang lepas di dalam buku Rapera. Bagaimana Datuk Seri menyatakan, but know this, the current capitalist that benefit does not want it to change. What's going to happen to their profits? Ya, jadi ini tentangan yang Datuk Seri sendiri predict ataupun nampak jika sekiranya perubahan cuba dilakukan. Adakah pendekatan yang lebih radikal perlu diambil, memandangkan sudah lebih kurang 14 tahun Datuk Seri mengambil kedudukan yang sama, bahawa golongan ini akan memberi resisten yang kuat? Yalah, apa perubahan yang kita nak bawa dalam masyarakat, Asafudillah, satu perkara yang sangat kompleks. Sebab sebelum kita nak mendepankan langkah-langkah yang boleh diambil, kita nak depankan langkah-langkah yang nak diambil kepada siapa? Kepada manusia-manusia, kepada rakyat hari ini. Tetapi kita kena faham, malangnya minda, budaya, nilai, sikap yang kita ada hari ini adalah hasil daripada apa yang kita kumpul selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Itu yang paling penting kita kena faham. Maknanya sikap kita hari ini, pemikiran kita hari ini ialah kumpulan daripada sikap-sikap, perangai kita, ajaran kita, pendidikan kita dan sebagainya selama 30-40 tahun. Jadi itu cabaran yang paling penting sekali. Bagaimana kita nak wujudkan satu anjakan paradigma pada minda tersebut. Bagaimana kita nak keluar dari kepompong yang lama kepada kepompong yang baru. Jadi itu satu cabaran yang penting, ya. Jadi pada saya, ini benda yang kompleks, tapi secara mudahnya, pada saya bahagikan penyelesaian permasalahan masyarakat kepada 3 aspek: political, economic dan social. Cuba kita lihat dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, kita lihat ialah banyak rakyat-rakyat, banyak pemimpin-pemimpin yang cuba untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Kalau kita lihat dari segi ekonomi, daripada tahun akhir tahun 1970-an, kita ada dasar ekonomi baru. Satu dasar yang bagus, sebab dia ada 2 matlamat. Yang pertama ialah untuk membasmi kemiskinan, dan yang keduanya ialah supaya pekerjaan ekonomi itu tak sama dengan ras. Bagus. Jadi ekoran daripada dasar ekonomi baru itu banyaklah peniaga-peniaga, banyaklah pendidikan-pendidikan yang diwujudkan. Tetapi pada masa yang sama juga kita lihat, daripada dulu sampai sekarang, ada peniaga-peniaga besar yang tertentu sahaja. Seorang Haji Ali
dialah beras, dialah roti, dialah semua. Segala-galanya jadi seorang. Jadi sama yang berlaku yang benda lain. Saya tak merujuk kepada sesiapa secara khusus. Secara amnya, kita ada 2-3 individu saja yang kontrol, yang mengawal, menguasai ekonomi di Malaysia. Jangan kira yang kecil-kecil yang SME itu. Dan saya pula seorang pelopor yang saya rasa kita harus menggalakkan dan membesarkan peniaga-peniaga kecil, sebab peniaga-peniaga kecil lah yang menjadi pemampan ataupun asas kepada ekonomi negara. Jadi balik kepada analisa ekonomi Malaysia, kita dapati bahawa ada beberapa sahaja korporat-korporat besar daripada dulu sampai sekarang yang menguasai ekonomi. Dan saya risau perkara ini jika berterusan, kita akan dapati suasana di mana ada kumpulan-kumpulan tertentu dan juga keluarga-keluarga tertentu yang akan menguasai ekonomi negara. Jadi bagaimanakah kita nak wujudkan langkah-langkah untuk mengurangkan income inequality, perbezaan income itu. Dan ini sangat mustahak. Dan saya nak ulang di sini, saya nak katakan di sini bahawa income equality ataupun jurang pendapatan di antara kelas elit dan kelas menengah dan kelas bawahan tidaklah dilakar ataupun definasi oleh kaum. Jadi kita tidak boleh membutakan mata kita dengan isu-isu perkauman sehingga kita tidak lihat isu yang lebih penting di mana ada orang-orang elit-elit yang sangat kaya dan orang yang sangat miskin. Dan yang miskin tu Melayu, Cina, India. Mestilah kebanyakannya Melayu sebab populasinya Melayu. Tetapi Melayu, Cina, India, Kadazan dan bermacam-macam. Dan begitu yang elit ini pun Melayu, Cina, India dan sebagainya. Jadi kita kena fokus pada isu bagaimanakah kita nak kurangkan jurang ekonomi. Itu satu isu. Yang kedua dari segi politik. Dari segi politik kita lihat hari ini kita masih lagi sedikit, tapi kita masih lagi dalam kerangka politik perkauman, politik agama. Jadi kalau kita masih fokus pada kerangka pemikiran naratif dan kita frame ataupun kita frame bahasa kita design ataupun kita merangka perbincangan kita, pemikiran kita berdasarkan agama dan juga perkauman. Kalau itulah kita punya dasar, bila kita bincang tentang persekolahan, bila kita bincang tentang employment, bila kita bincang tentang pelbagai isu-isu pemakanan, kekurangan beras dan sebagainya, food security of the country dan sebagainya. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu kita bincang. Jadi kalau kita membutakan mata kita pada isu-isu yang sebenarnya yang memberi kesan kepada rakyat kebanyakan, kita tak bincang, tapi kita bincang ataupun kita digabui ataupun dibuta oleh isu perkauman dan agama, kita akan merana. Jadi di situ yang saya maksudkan bahawa kita perlu lihat dari segi aspek tukar nilai kita, value kita, budaya kita dan go towards and focus on the main issues. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kalau kita bincang dari social, for instance, saya rasa amat kecewa. Amat kecewa sebab kita sudah pun lebih 60 tahun merdeka. Bagaimanakah masih ada rakyat yang telah dipengaruhi oleh beberapa pemimpin politik yang berkepentingan diri, yang masih untuk mewujudkan kita punya kepelbagaian itu sebagai satu musibah. Walhal kepelbagaian bangsa, agama, bahasa dan sebagainya itu adalah kurnia Allah SWT. Kita harus redha dengannya dan kita harus mengakui bahawa ia adalah satu rahmah dan barakah daripada Allah. Dan sudah tentu rahmah dan barakah daripada Allah sesuatu yang bagus. Tetapi kita ada di antara kita yang lemah minda mungkin, ada di antara kita yang berkepentingan mungkin, yang mereka tidak kira the disaster, kesedihan, masalah yang akan timbul dalam masyarakat untuk memecah belahkan. Jadi itu satu lagi isu yang kita perlu. Jadi banyak perkara-perkara yang kita perlu reform dan membuat perubahan kepada minda dan masyarakat kita. Dan saya tambah satu lagi, dan saya harap sangat-sangat kerajaan Anwar Ibrahim ini jangan terhenti kepada retorik dan naratif sahaja. Kita lihat bagaimanakah mereka boleh manifest ataupun mereka boleh menukar naratif dan retorik kepada perbuatan dan polisi. Itu yang kita lihat. Antara nasihat, jika dibenarkan saya menggunakan perkataan nasihat ataupun cadangan yang Datuk Seri tulis, nyatakan dalam artikel Datuk Seri adalah he, merujuk kepada PMX, he needs to engage in constructive dialogues with opponents
to help build consensus and mitigate objections. Perkara ini juga Datuk Seri ada tulis konteks yang sama di dalam buku Rapera, yang mana Datuk Seri menyatakan our current political thinking boxes up into PAS, UMNO, DAP, PKR, etc. Overriding the more important communality of being a citizen of the nation. Jadi petunjuk ataupun cadangan Datuk Seri agar pihak kerajaan berdialog dengan parti pembangkang ini, adakah ia akan mendekatkan nilai kepentingan untuk menjadikan parti politik ini ataupun ahli-ahli parti politik ini lebih kepada seorang rakyat kepada negara terlebih dahulu berbanding mempunyai ketaatan kepada parti mereka? Itu soalan yang sangat penting, Saudara Fudil. Sebabnya ialah di negara ini malangnya medan politik atau sektor politik merupakan satu sektor sangat penting yang mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan kita. Jadi yang saya maksudkan di situ kalau kita lihat ialah di situlah kita perlu satu reformasi politik. Dan dalam negara kita ni reformasi politik lah, saya rasa tak ada pun reformasi politik di negara ini. Sebab seolah-olah macam orang politik takut nak reform sistem politik atau arena politik. Jadi di sini kita lihat kita masih belum sampai lagi pada satu kematangan politik. Tapi Alhamdulillah dengan peredaran natural, dengan peraturan Allah SWT juga, kita dapati ada satu kerajaan perpaduan. Dan kerajaan perpaduan ini bukanlah pada saya lah. Kerajaan perpaduan ini bukanlah satu yang dicipta ataupun wujud kerana orang politik merancangnya. Ia satu kerajaan dan satu keadaan yang terpaksa. Jadi di situ yang kita selalu orang Islam mengatakan kita merancang, Allah yang menentukan. Jadi si Allah menentukan bahawa kamu mau tidak mau kamu terpaksa bekerjasama. Jadi satu proses yang bagus untuk mematangkan rakyat bahawa kita jangan lihat kepada parti-parti sahaja. Kita jangan selalu lihat kepada parti politik UMNO, DAP, PKR dan sebagainya. Kita jangan bersikap partisan. Kita harus sampai pada satu kematangan politik walaupun parti-parti politik mempunyai peranan masing-masing, tetapi kita jangan lupa tujuan asas kewujudan parti-parti politik ini haruslah untuk berjasa, berkhidmat kepada rakyat. Dan berjasa dan berkhidmat kepada rakyat untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi itu yang asasnya. Jadi bila kita ada situasi di mana kepartian terlalu kuat, kepartian menjadi dominan, maka apa yang akan jadi tidak dominan atau apa yang akan ditindas ialah kesejahteraan ataupun kepentingan rakyat. Jadi itu yang saya tulis di situ, bahawa kita harus ada satu reform politik di mana selepas pilihan raya dan sebagainya, parti-parti ini harus belajar untuk bekerjasama demi untuk kesejahteraan negara. Dan kalau Saudara Fudil tanya pada saya, sudahkah kita sampai pada tahap itu? Belum lagi. Belum lagi kerana kita masih lagi bermain dan bergelut tentang dua senjata yang paling bahaya pada saya, iaitu senjata agama dan senjata perkauman. Dua ni masih lagi. Jadi kita kena buang selaput mata ini. Dan saya harap perkara yang tidak berlaku. Saya risau rakyat hanya akan sedar selepas mereka betul-betul merana. Lepas tu mereka akan menyesal lah. Sebab sebalik permainan penyalahgunaan agama sebagai senjata, penyalahgunaan bangsa sebagai senjata, sebalik itu yang paling penting ialah perut kesejahteraan, pendidikan, bekerjasama, perpaduan dan sebagainya. Antara perkara yang Datuk Seri nyatakan juga, Datuk Seri, antara perkara yang Datuk Seri lihat sebagai cabaran melalui tulisan Datuk Seri di dalam artikel yang sama, iaitu Anwar Ibrahim Reforms, Navigating Real Politics. Antara cabaran dia adalah Datuk Seri menyatakan bahawa reforms aim at promoting equality and addressing issues related to race and religion can trigger objection from groups that fear a loss of privilege or identity. Perkara yang sama juga Datuk Seri pernah tulis di dalam buku Rapera, boleh dijumpai di Musyarat 70, yang mana Datuk Seri menyatakan bahawa
does that mean once we are a party man, we stop being fathers, mothers, citizens, Muslims, Hindus, Christians, humans, male, female, etc.? Question mark. Which is a paramount and takes precedent. Which is paramount and takes precedent, being a party man or a citizen? Which is a question. To me, being a rapera takes precedent, as this word, as I understand it, is comprehensive. Perkara ini menarik perhatian saya, Datuk Seri. Ia seumpama satu penyelesaian bagi satu masalah yang amat kompleks, Datuk Seri. Boleh Datuk Seri terangkan sikit nilai-nilai tersebut? Terima kasih Saudara Fudil bangkitkan perkara itu, sebab perkara itu asas kepada apa itu rapera dan juga pergerakan rapera itu sendiri. Saya cuba mendepankan, mencadangkan kepada masyarakat yang konsep rapera, saya sebagai rapera, ialah kita kena sedar bahawa kita ni sebagai manusia adalah multi-dimensional. Kita sebagai manusia adalah multi-role. Kita bukan single. Walaupun minda kita suka box kita tu, kotakkan kita sebagai aku peguam, aku pemimpin, aku parti PAS. Tapi kita lupa sebenarnya dalam hidup kita ni, kita adalah multi-role, multi-peranan. Kita banyak peranan. Saudara Fudil sebagai peguam, Saudara Fudil sebagai bapa, Saudara Fudil juga sebagai anak, Saudara Fudil juga sebagai adik. Jadi banyak peranan-peranan yang Saudara Fudil mainkan. Dan sini Saudara Fudil juga sebagai host. Jadi kita masing-masing ini banyak peranan. Jadi kalau kita muhasabah diri dan kita jujur pada diri kita sendiri, kita akan sedar bahawa kita ini mempunyai banyak peranan-peranan dalam hidup yang Allah bagi pada kita. Jadi apa yang kita harus buat? Setiap peranan itu kita redha dan kita buat sebaik mungkin. Janganlah dalam kita sebagai seorang peguam lupa juga bahawa kita seorang ayah. Dan bila kita ingat sebagai seorang peguam, kita sebagai ayah, kita mungkin tidak akan ambil kes-kes tertentu. Faham ya? Jadi begitu juga sebagai seorang pemimpin. Begitu juga kalau kita seorang ahli DAP ke seorang ahli parti politik. Jangan terfikir aku ini ahli politik, jadi apa-apa saja yang parti aku nak buat kita kena turut sebab aku dapat habuan sebagai contoh, atau saya dapat jawatan sebagai contoh. Jangan begitu. Kita kena lihat polisi ataupun tindakan yang diambil oleh parti kita itu, adakah yang akan membawa kesan yang baik kepada kebanyakan rakyat? Pertama, adakah yang akan membawa kesan yang positif dalam jangka masa yang panjang? Semua itu kena fikir. Kita semua itu boleh berfikir jika kita akur, sedar, redha dan insaf bahawa kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia adalah manusia yang mempunyai banyak peranan-peranan. We are multi-dimensional. We are multi-role. Itu yang paling mustahak kita kena sedar. Jadi saya rasa insya-Allah kalau kita sedar, dan saya cuba untuk incorporate, termasukkan dalam fahaman rapera itu. Jadi seorang rapera itu seorang yang punya multi-dimensional, multi-focus, multi-perspektif. Dan dia cukup redha dengan kepelbagaian yang Allah cipta. Diri dia sendiri pun pelbagai. Faham ya? Benar. Jadi kita tidak akan terperangkap dengan Melayu, Cina, India, Kadazan sebagainya. Kita akan lihat miskin tak miskin. Ada pendidikan tak ada pendidikan, ada peluang tak ada peluang. Jadi bila tak ada peluang, kita cubalah. Kalau tak ada pendidikan, kita cuba untuk meningkatkan pendidikan. Kalau tak ada makan, kita bagi. Takkan kita bagi pada Cina, tak bagi pada Melayu, tak bagi pada Kadazan sebagainya. Faham ya? Jadi kita dapat bebaskan diri kita, pada saya lah. Jadi kita dapat bebaskan diri kita sebagai rapera menjadi manusia yang berguna di mana saja kita berada. Tak kira satu hari insya-Allah di Malaysia ke, di New Zealand ke, di mana-mana pun. Sebab bagi seorang rapera juga, pada saya, bagi seorang rapera juga, dia tidak terikat dengan satu lingkungan. Saya berada di Malaysia, saya berjasa sebaik mungkin di Malaysia. Tapi takkan saya taksub mengatakan saya Malaysia maka Singapura dan Thailand itu saya tak peduli langsung, saya nak meranakan mereka. Tidak mungkin. Tidak mungkin saya berfikir sedemikian sebagai seorang Muslim pun, apatah lagi sebagai seorang rapera. Jadi pada saya sangat malu dan minta maaf, malu dan menjijikkan jika kita sengaja untuk mengasingkan diri kita daripada kumpulan masyarakat yang lain. Seolah-olah kumpulan masyarakat yang lain itu bukanlah ciptaan Allah SWT sebagai seorang Islam. Berdasarkan apa yang Datuk Seri cakap, rapera ini transcends, Datuk Seri. Dia melangkaui boundaries ataupun sempadan negara itu sendiri. Dia harus, pada saya rapera tu harus melangkaui apa yang saya panggil sebagai artificial social construct. Semua ni artificial social construct. Antara saya dengan Saudara Fudil, kita lebih banyak persamaan sebagai manusia daripada perbezaan.
Cuma perbezaan kita banyak daripada social construct, banyak kita perbezaan. Saudara Putih mungkin lawyer dan saya bukan lawyer dan sebagainya. Saya businessman tu social construct. Faham mungkin berbeza, tetapi dari segi persamaannya, kita perlu makan, kita perlu pendidikan, kita ada ketakutan, kita ada harapan dan sebagainya. Jadi apa salahnya kalau kita lihat kepada titik semua ini dan kita buat sesuatu yang baik. Betul. Walaupun Rapera dia bukanlah a religious movement, tetapi saya sebagai seorang Islam, saya sedar ada ayat Quran yang mengatakan dalam ada ayat Quran di mana ada satu ayat di mana lebih kurang maksudnya adalah ada orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, manalah mereka yang akan membantu kami? Manalah mereka yang akan membebaskan kami daripada penindasan yang dilakukan di sini? Jadi ayat itu merujuk kepada mana? Negara mana? Negara Malaysia, Amerika, New Zealand. Ayat itu merujuk kepada bangsa mana? Bangsa India, Cina, Melayu. Faham ya? Jadi saya sebagai Islam pun saya lihat nilai-nilai sedemikian juga terdapat dalam Al-Quran. Jadi mana mungkin saya sebagai seorang Islam dan juga seorang Rapera bercakap dan bau sedikit pun sebagai rasis? Mustahil. Bagi saya lah berdosa. Jadi lebih baik saya fokus pada isu-isu politik, sosial, ekonomi dan sebagainya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam negara. Jadi harapan saya tinggilah kepada reform yang diutarakan oleh Perdana Menteri kita. Berdasarkan pandangan saya, Datuk Seri, nilai-nilai ataupun cadangan-cadangan yang Datuk Seri berikan kepada Perdana Menteri kita PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Dia lagi pandai, saya saja. bukan saja boleh di-apply ataupun diguna pakai di negara ini, bahkan di seluruh negara, Datuk Seri. Sebab berdasarkan Datuk Seri sendiri, nilai-nilai Rapera ini transcends ataupun dia tidak tertakluk kepada apa-apa sekatan yang manusia letakkan. Sehubungan dengan itu, saya amat berterima kasih Datuk Seri atas nasihat-nasihat dan cadangan-cadangan yang Datuk Seri berikan, dan saya percaya nasihat-nasihat dan cadangan-cadangan yang Datuk Seri berikan hari ini akan diguna pakai ataupun akan diimplement oleh society kita. Kita harap perkara tersebut berlaku, dan juga nilai-nilai Rapera ini saya harap dapat diimplement ataupun diguna pakai secara menyeluruh, bukan saja di Malaysia, Datuk Seri, bahkan di seluruh negara. Terima kasih Datuk Seri for having me, and thank you so much. InsyaAllah kita bertemu lagi di dalam episod akan datang. Jika anda suka video-video dan konten-konten yang kami muat naik di sini, anda boleh tekan butang like, share dan subscribe. Jika anda menginginkan notifikasi untuk datang terus mengingatkan anda boleh tekan butang bell. Marilah kita sama-sama membina rakyat yang berfikir dan berihsan.